إلى النبي محمد مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا إلى حضرة المرحوم الإمام الغزالي شعلي لهم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannif rahimahullah ta'ala fi kitabih. Fa in qulta wa ma ma'na taubatin nasuh wa ma yanbaghi lil 'abdi an yaf'alahu hatta yakhruja min az-zunubi kulliha. Fa aqulu amma at-taubatu fa innaha sa'yun ma'asil qalbi wa hiya inda tahsili fi qawli al-ulama radhiyallahu anhum tanzihul qalbi aniz zambi. Qala syekhuna rahimahullah fi hadd taubati innahu tarku ikhtiyari zambin sabaqa misluhu anhu manzilan suratan ta'ziman lillahi ta'ala wazaran min saqatihi wa qalaha izan arba'atu syara'i. Makna ada lebih kurang. Maka sekiranya engkau berkata, maka apakah makna taubat yang nasuh? Dan apakah barang yang sayugia bagi hamba itu bahawa mengerjakannya hatta keluar ia daripada segala dosanya keseluruhannya? Maka aku kata, ada pentaubat, maka sesungguhnya perjalanan daripada perjalanan hati, dan yaitu hasil di sisi ulama-ulama sufi radhiyallahu anhum, yaitu melepaskan hati daripada dosa. Berkata Syekh kami rahimahullah ta'ala pada ta'arif taubat, sesungguhnya meninggalkan ikhtiar dosa yang terdahulu sepertinya pada manzilahnya, rupanya semata-mata membesar dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, dan kerana takut daripada kemurkaannya, maka baginya tiba-tiba ada 4 syarat. Kita sambung lagi malam ni berkaitan dengan taubat, iaitu aqabah yang kedua selepas aqabatul ilmi. Jadi kita sebelum ni telah pun didedahkan oleh Imam Ghazali betapa pentingnya kita bertaubat daripada segala dosa. Antara kesimpulan yang ingin saya sebut, di antaranya dosa ini beban, tuan-tuan. Dia satu beban yang menyebabkan kita tak boleh berjalan laju. Kalau kita bawa kereta barang berat-berat, memang tak larat lari. Begitulah ibaratnya orang yang bawa berat dosa. Dia tak boleh ringan berjalan ke jalan Allah.
Dosa itu menghalang ringan berjalan ke jalan Allah. Bila kita dapati rasa berat diri kita ni nak buat taat, nak baca Quran tu rasa berat, rasa susah, nak berzikir payah, nak bangun malam payah, fahamlah kita menanggung banyak dosa. Iza lam taqwa ala qiyamil lail wa siyamin nahar. Bila kamu dapati kamu tak ada kekuatan nak bangun malam, tak ada kekuatan nak berpuasa sunat siang hari, fa'lam annaka mukbulun, ketahui oleh kamu sebenarnya kamu tertambat. Qad kabbalatka qati'atuka, yang tambat kamu tu dosa-dosa kamu. Dosa ibarat tali tu, ada ikat kita, kita tak boleh nak bergerak. Dosa mata nak tengok Quran payah. Dosa kaki payah nak berjalan ke masjid. Dosa tangan susah nak sedekah. Ini. Yang ketiganya tuan-tuan, dosa ini kotor. Kotor. Dosa ni najis, kotor. Orang yang buat dosa hatinya kotor. Bila hati kotor, macam mana kita nak masuk menghadap Allah Ta'ala? Kalau badan kita berlemuh dengan kekotoran, macam mana nak masuk majlis raja-raja? Itu pagar dihalau kita keluar. Jadi kita tak layak tuan-tuan masuk menghadap Allah. Kita tak boleh nak menyembah, nak bermunajat, nak beribadat kepada Allah. Mulut kita ni yang banyak sangat mengumpat, fitnah, mengadu domba. Mulut ni tak layak nak berzikir, nak membaca Quran dan sebagainya. Jadi jalan keluarnya tuan-tuan satu ya, iaitu taubatlah. Dengan kita bertaubat ni, insya-Allah Allah terima taubat kita. Allah ampun dosa kita, maka ringan kita nak berjalan di jalan Allah. Tali-tali yang ikat pun rongkai habis. Mudah kita nak bergerak. Kotok-kotok pun dicuci dengan sebab taubat. Jadi kita berhajat sangat tuan-tuan kepada bertaubat. Kan? Lazina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Wahai orang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat yang nasuha, taubatan nasuh. Nabi kata at-taibu minaz zambi kaman la zambalah. Tanpa bertaubat pada dosa dia, macam dia tak buat dosa, bersih. Macam hari dilahirkan oleh ibunya. Dalam ayat Quran Allah sebut, innallaha yuhibbut tawwabin. Allah kasih kepada orang yang bertaubat. Kata Tok Guru saya, Tok Ojiin kata, tanda Tuhan sayang kat kita, dicampurkan hati kita tu kasih kepada ibadat. Jadi bila kita rasai kita teringin nak buat ibadat, ghairah nak buat ibadat, itu alamat taubat kita diterima oleh Allah. Kan? Tapi Tok Guru Haji Umar kata, kalau kita kata kita bertaubat, mana belum lagi taubat. Hakikat yang kata Tuhan terima tak terima taubat kita tu Allah saja yang tahu. Tapi alamatnya ada. Macam orang tuan-tuan sakit demam lah, tak lalu makan. Bila dia baik demam, dia kemaruk. Dia kemaruk nak makan. Begitulah kita ni tuan-tuan. Bila kita tuan-tuan buat dosa, buat maksiat, memang tak teringin nak buat ibadat. Tapi bila kita taubat, Tuhan terima taubat kita, kita jadi macam orang kemaruk. Kemaruk nak buat ibadat. Itu tanda lah, alamat. Syukurlah alamat-alamat tu ada. Yang kita ni diterima oleh Allah kan taubat. Tapi tuan-tuan sekalian, bagaimana cara nak bertaubat? Ni malam ni kita didedahkan oleh Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala berkaitan dengan makna kata cara-cara nak bertaubat. Kitab yang kita baca ni tuan-tuan, isi kandungannya berumur lebih kurang 1000 tahun. Kandungan isi dia tu. Dalam kitab ni, mukadimah mula-mula saya baca dulu tuan-tuan. Kalau tuan-tuan masih ingat, Imam Ghazali kata dia tak pernah mengarang satu kitab. Tak pernah ada karang satu kitab pun yang mendapat ilham sehebat ketika mengarang Minhajul Abidin. Tuan tuang kat dia, buka, tuan kasyaf kat dia seleluehnya. Itu dia karang. Dan kitab ni kitab yang terakhir. Yang dikarang oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Lepas tu di pondok-pondok mana pun tuan-tuan, kitab ni memang dibaca. Dan saya beritahu anak murid saya, kami baca ni nak habis ni. 4 tahun baca baru habis tuan. Habis saya ulang. Habis ulang.
Supaya baca sentiasa kita dengan Minhajul Abidin. Tapi mengaji di masjid payah habis lah tuan. Saya tak dengar lagi orang baca habis. Saya baca Minhajul Abidin tuan di Perak, satu di Seri Manjung, satu lagi tuan-tuan saya baca di Teluk Intan. Saya mula baca tu 1993. Bila saya bebas daripada tahanan ISA. Sampai sekarang ni tuan-tuan, paling tinggi dia Aqabatul Awarid. Habis tak Aqabatul Awarid, baru nak masuk Aqabatul, makna kata Awarid nak masuk Aqabatul Bawa'is. Makna Bawa'is, Awadih, Aqabatul Hamdi wa Syuk. Ada 3 lagi Aqabah. 4 lepas, 3 lagi tunggu. Makna kata perlu mengambil masa 20 tahun lagi baru habis. Ngaji di masjid ni payah habis. Tapi mengaji pondok insya-Allah cepat habis. Saya baca kitab ni selang sehari tuan. Bergiliat-giliat dengan kitab hikam. Sehari baca hikam, hari ni baca hikam, esok baca Minhajul Abidin. Lusa baca hikam balik. Giliat. Setiap kuliah subuh. Giliat. Jadi 4 tahun baru habis tuan. Ni nak habis lah. Sikit lagi. 2-3 muka lagi habis lah. Alhamdulillah. Baik, kita tengok tuan-tuan sekalian malam ni berkaitan dengan taubat. Wa in qulta, maka sekiranya kau tanya, kau kata makna kau tanya. Ditakdirkan hang tanya aku. Fama makna taubatin nasuh? Maka apakah yang disebut makna taubat yang nasuh? Tubu ila Allah taubatan nasuha. Taubat nasuha tu taubat apa? Taubat yang sungguh-sungguh ni macam mana? Yang betul-betul taubat ni, taubat yang betul-betul. Sebab Allah suruh taubat nasuh. Kita taubat tak ikut nasuh, tak ikut betul-betul, Tuhan tak terima. Banyak juga orang kata taubat tapi tak menepati apa dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Wa ma yang bagi lil abdi, maka apakah sayugianya bagi seorang hamba itu ayaf'alahu, bahawa mengerjakannya hatta yakhruja minaz zunubi kulliha. Apakah yang mesti dia buat, dia lakukan hatta yakhruja, sehingga dia keluar minaz zunubi kulliha, daripada dosa semuanya sekali. Nak bertobat, tobat macam sahabat-sahabat Nabi. Sayyidina Umar tuan-tuan, sebelum dia masuk Islam, minum arak, berjudi, bunuh anak, macam-macam dia buat. Tapi tuan-tuan, bila dia bertaubat, dia masuk Islam, dia bertaubat, kesan-kesan jahiliah tu tak ada langsung kat dia. Kesan-kesan dosa tu tak ada langsung. Sehingga kita tak tergamak nak kata Umar pernah minum arak. Rasa-rasanya tak sanggup kita nak kata Umar pernah menyembah berhala. Sebab kesan-kesan dosa tu tak ada langsung kat dia. Bersih muka, Allah tarik sungguh, Allah cuci sungguh dosa-dosa dia. Ini taubat nasuh. Berubah terus. Macam kita tuan-tuan kalian, kita berak. Berak tu teringat taik ya. Ada orang berak tengok taik, duk sayang kat taik dia. Tak ada. Dia perhati kalian tarik pam. Tak ingat langsung dah. Tak teringin langsung nak balik ke jalan lama. Itu makna taubat nasuh. Bekas-bekas jahiliah tu tak ada kat dia dah. Dia tukar 36 darjah. Pusing belakang terus. Jangan jadi macam orang kata apa? Jadi macam anjing. Kan? Anjing ni tuan-tuan dia makan taik. Tak dapat makan cium pun jadi. Tak mau cium tak mau. Hilang benci tak mau berkira langsung. Taubat nasuh tu. Jadi keluar daripada dosa semua je sekali. Dia nak taubat yang lagu tu. Apa jawab Imam Ghazali? Fa'akhul, maka aku nak jawab. Fa'akhul, aku nak jawab. Ni fi'il mudhari', aku nak jawab. Amat taubatu, ada pun taubat kata Imam Ghazali, fa'innaha sa'yun min maza'il qalbi. Yang dikatakan taubat itu sa'yun, satu makna perjalanan. Min maza'il qalbi, daripada perjalanan hati. Ini kerja hati, taubat ni kerja hati. Bila hati tu betul-betul taubat,
maka dia akan mempengaruhi seluruh tindak tanduk dia. Kalau hati tu tak tobat sungguh-sungguh, maka tindak tanduk sikap kemudian tu dia tak elok. Walaupun mulut kata aku ni tobat dah, tapi tengok-tengok empi lagi siamu. Itu dia mulut cakap ya dia tobat. Tapi kalau hati itu betul-betul bertobat, dia tak buat dah. Dia takkan ulang lagi dah dosa-dosa lama tu. Sebab tu bab taubat ni perjalanan hati dalam masalah persoalan dengan masalah hati. Taubah ya tubu taubatan ni, taubah ni kembali. Mana asalnya kembali kepada Allah setelah buat maksiat. Setelah kufur kembali beriman, setelah maksiat kembali taat, setelah derhaka kembali taat kepada Allah Taala. Balik kepada Tuhan. Itu dia. Itu dia. Wahia dan iaitu dia kata inda tahsili fi qaulil ulama'i radhiyallahu anhu, iaitu hasil daripada perkataan para ulama sufi. Jadi taubat ni kerja perjalanan hati diperincikan oleh ulama sufi dengan memberi takrif. Ulama sufi ni apa itu makna kata yang dikatakan, maknanya kita kata taubat. Allah suruh taubat kan? Allah suruh taubat, tubu ila Allah taubatan nasuha. Nabi suruh taubat at-taibu minaz zambi kaman la zambal. Macam mana perincian tu? Ulama lah bagi. Ni pun kadang-kadang pening tuan. Ulama ni tak usah buat komplik lah. Tak usah buat satu makna kata perkara-perkara yang memeningkan kepala orang. Ulama tengok dia tulis bagi memperinci, bagi orang faham mudah. Ni bagi orang pening. Ada ulama mana tahu? Dia kata RUU tu tak ada dalam Quran. Mana tu? RUU tak ada dalam Quran. Betul lah tak ada dalam Quran, tetapi ada dalam kaedah. Kaedah dia ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Tak sempurna sesuatu dengannya, nya tu jadi wajib. Macam tuan-tuan kan, kita nak pergi kerja haji. Pergi kerja haji, Tuhan suruh kita pergi kerja haji. Hadis Nabi suruh pergi kerja haji. Tapi kalau tak ada visa, tak ada pasport. Pasport ada dalam Quran. Ada visa dalam Quran. Pergilah haji, tak payah visa. Sampai airport dia halau balik. Tak sempurna haji tu melainkan pasport dan visa. Pasport dan visa dah jadi wajib. Kedah ni katalah Kedah ni tentu kita buat undang-undang. Nak sebat pencuri 100 rotan. Tak boleh sebat. Sebab dihalang oleh RUU 355 sekarang. Sebab tu RUU tu kita kena pindah. Kita pindah daripada 6 rotan kepada 100 rotan. Baru boleh ikut hukum Allah. Yang adanya Allah suruh hukum 100 rotan. Tak boleh nak hukum 100 rotan melainkan pindah RUU tu. Maka jadilah pindah tu jadi wajib. Itu kaedah dia. Dia panggil ma la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib. Kalau zaman dulu-dulu tok guru bagi cerita pasal ayat. Wajib sembahyang. Nak sembahyang wajib ambil uduk. Nak ambil uduk kena dengan ayat. Ada ayat boleh ambil uduk, wajib cari ayat. Dia pergi tu. Cari ayat tu wajib. Kerana tak ada ayat tak boleh beruduk, tak beruduk tak boleh sembahyang. Asalnya wajib sembahyang. Nak cari ayat macam mana? Nak kena korek telaga. Koreklah telaga tu. Ayat ada tapi ayat tu di bawah telaga bawah tu. Nak turun mampu nak kena ambil timba pula. Wajib cari timba. Mai wajib timba pula. Pergi beli timba. Cedok tak sampai pula dah. Wajib cari tali. Mai wajib cari tali pula. Tapi habak kau orang wajib cari tali. Pasal apa? Tak ada tali berdosa pula. Cerita satu. Ni pun serupa lah. Jadi ulama' tak salah bagi orang penin. Ulama' apa bagi orang penin? Ulama' ni tok guru saya pesan tuan-tuan. Dia kata jadi macam Jepun. Zaman Jepun. Zaman Jepun main tanah Melayu. Dia tengok buah manggis bertegolek. Ni ambil manggis dia tokak dengan mulut-mulut dia. Merah mulut dia. Jepun tu kata apa? Manggis tak rasa sedap mau. Manggis kata. Jepun kata manggis tak sedap. Main satu budak dia kopek.
Dia kopek kat Jepun tu dah bagi isi. Makan-makan, wah banyak sedap boh. Banyak sedap sebab telah dikopek. Ulama tukang kopek. Bagi orang faham, bagi orang makan sedap. Bagi orang jelas masalah agama. Jangan buat bagi orang penin. Bagi penin tak jadi ulama, tak apa. Ada macam-macam dah tuan-tuan kita jumpa hari ni. Ni ulama nak terang, nak perjelas kepada kita apa itu yang katakan taubat. Nah. Apa kata ulama? Tanzihul qalbi ani zambi. Tanzih ni mana? Melepaskan hati. Melepaskan hati, tanzihul qalbi, melepaskan hati ani zambi, daripada dosa. Buat dosa, lepaskan, tak mau teringin dah dosa tu. Tobat lahum. Orang panggil apa? Tobat lahum. Tobat lahum. Tak mau berkira dah. Tak teringin dah nak buat. Melepaskan hati. Jangan ada keinginan nak buat. Benci yang amat sangat. Habis tu dia panggil sana ada muqaddimah. Muqaddimatut taubah. Macam mana permulaan orang tu nak bertobat. Dia mesti rasa jijik dosa ni. Jijik, kotor. Dia terasa kotor sungguh dosa ni. Baru dia teringin nak jauhkan daripada dosa. Melepaskan hati daripada dosa. Hanya tu bulan depan kita tengok apa dimanakan muqaddimatut taubah. Tapi nak habaknya yang dikatakan taubat tu melepaskan hati, lepas sungguh. Kalau berpura-pura bukan nama taubat. Lepaskan hati, dia kata daripada dosa. Itu kata ulama sufi. Qala syekhuna rahimahullah ta'ala. Tapi takrif yang lebih terperinci diberikan oleh tok guru kami. Tok guru kepada Imam Ghazali namanya Syekh Abu Bakar Al-Waraq. Itu tok guru Imam Ghazali. Orang panggil dia Imam Haramain. Dia boleh jadi imam dua tanah haram. Dalam masa yang sama jadi imam di Mekah, masa yang sama imam di Madinah. Itu dia. Dua tanah haram. Saat di Mekah, saat Madinah. Oi, dia terbang lagu mana? Dulu bukan ada kapal terbang. Langkah yang satu. Maghrib di Mekah, Isya dia boleh jadi imam di Madinah. Gitu. Allah lipat dunia kat dia tu jadi pendek. Dia boleh macam tu. Ramai wali-wali Allah dia jadi macam tu. Allah pendekkan dunia untuk mereka. Boleh ke? Setan boleh terbang gitu cepat, takkan wali Allah tak boleh? Tuan-tuan azan ni, Allah Akbar, dia lari piala ustaz. Hampa berhenti azan, dia main balik. Hampa pun, Allahu Akbar. Sembayang lagi. Dua ke tiga kan satu. Setan haram jadah. Dia lompat, terbang punya laju. Takkan wali Allah tak boleh bagi. Kan? Kata, Syekh Abu Bakar Al-Waraq, dia kata, fi haddit taubah, pada menyatakan had ataupun ta'arif pengertian taubat, innahu tarku ikhtiyari zambin. Sesungguhnya yang dikatakan taubat itu, tarku ni mana? Meninggalkan ikhtiar. Ikhtiar ni pilihan hati kita lah. Tinggal ikhtiar, tak mau dah ikhtiar akan dosa, tak mau buat dah dosa. Sabaqa misluhu anhu, dosa yang terdahulu sepertinya dengannya. Dosa yang dia pernah buat, kemudian dia bercita-cita nak tinggal terus, tak mau buat dah. Itu dia. Manzilan. Pada manzilan ni kedudukan. Suratan, iaitu pada rupa. Jadi tuan-tuan sekalian, ada pada rupa, ada pada manzilah. Contohnya tuan-tuan, kita kata manzilah ni ada dosa berkaitan dengan usul, asal, berkaitan akidah. Ada dosa dalam bentuk, tuan-tuan, rupa dalam bentuk furuk. Dosa berkaitan dengan kita kata berkaitan dengan akidah, seperti jamu hantu raya. Dulu ni dia pergi ancak, si mengancak. Tempat saya tu tuan-tuan, Allah hebat. Tak baduk terpiluk tahu. Demam. Bila demam tuan-tuan,
Dia buat macam mana perahu kecil. Buat pada opih pinang kan. Buat perahu kecil. Lepas tu buah temakau, buah rokok daun, hanyut ke laut. Minta hantu laut. Hantu-hantu bagi ubat. Nak jadikan cerita tuan-tuan, dia demam, dia hanyut ancak tu, dia baik demam. Kawan dia beradik aku juga. Pergi tanya dia. Itulah dia kata, mak wah buat lugu tu hang tahu, sihat pak wah hang dah. Duk buat kerja tu, dia duk faham tu ayat tu lah bagi sihat. Saya kata pasal apa? Buah rokok daun, kata makau, tak boleh lighter satu, aku happy. Bagi hantu isap rokok. Mai pula tuan-tuan, bulan Syakban. Lepas sembelih kambing. Darah dia simbah pantai. Kepala dia bolam perahu hanyut ke laut. Badan dia tu buat kenuri arwah. Malam tu meratit tepi laut. La ilaha illallah, meratit. Kan? Bila masuk hutan tu, kan? Minta tabik tok nenek, anak cucu tumpang lalu. Baca-baca lah, aku tak faham lah. Ini cerita-cerita berkaitan dengan persoalan akidah. Bila dia berdosa, dia bertaubat, dia kena apa juga berkaitan dengan masalah akidah. Semua sekali dia kena bertaubat. Umpamanya dia kata dia menolak hukum yang dibawa oleh Rasul. Dia tak boleh bertaubat hukum dibawa oleh Rasul je. Hukum yang diturunkan oleh Allah. Semua sekali dia kena taubat. Apa juga berkaitan dengan persoalan akidah. Itu namanya manzilan atau manzilah. Macam berkaitan dengan dosa-dosa, berkaitan dengan furuk syariat. Dia tinggal semayang 5 waktu. Dia bertaubat. Aku nak buat pelan-pelan, nak buat dulu, aku nak buat lohok dulu, esok baru maghrib, lepas lama-lama semua sekali puasa semayang tu dia kena buat. Dia tinggal puasa kena qada, kena buat. Tak boleh lagi tinggalkan puasa tu. Menutup aurat sebab manzilah di sini manzilah bab furuk, bab syariat. Tak boleh satu berzina apa semua tu. Itu dipanggil manzilah, pada manzilah. Surah ta'ziman lillahi ta'ala. Jadi dia bertaubat ni tuan-tuan semata-mata untuk menta'zimkan, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Membesarkan Allah. Sebab bila kita derhaka kepada Allah, mana derhaka? Kita nak bertaubat, tak mau ada derhaka. Aku nak mengagungkan Allah dengan aku mentaati perintahnya, nak meninggalkan larangannya. Apa lagi sebab dia? Wahazaran min saqatihi. Kerana takut kepada kemurkaan Allah Ta'ala. Kerana tu, nak mengagungkan Allah, kerana takut azab Allah. Tu kita bertaubat. Bukan kerana tuan-tuan. Bertaubat tu kerana dah pangkat tak ada. Dulu bukan main lagi. Orang dapat royalty, dia tak bagi royalty. Kelantan tu, kalau hang cakap, hang tolong bangsa hang sendiri, bagilah royalty Kelantan. Dia tak bagi tuan, Dr. Mazhar ni tak bagi. Dia tarik, dia tak bagi royalty langsung kat Kelantan. Bagi alasan macam-macam. Antara alasan dia, minyak tu tidak berada di laut Kelantan. Adakah minyak itu berada di laut Terengganu? Tidak. Habis ada di mana? Berada di laut Malaysia. Penin. Penin lah, macam tu penin lah. Yang paling sakit hati kita tuan-tuan, minyak tu dengan bacuk lebih kurang 100 kilometer nautika kilometer. Dia bawa minyak tu pergi ke Siam. 200-300 kilometer nautika kilometer. 3 kali ganda tu. Dia bawa minyak tu pergi hantar pergi ke Siam. Dia tak hantar mai ke bacuk. Takut orang Kelantan dapat kerja. Ni. Lah ni belagak jadi baik Betul lah Ustaz Fadil doa dia umur dia panjang. Biar dia tengok apa kerja yang dia buat. Dahsyat tuan-tuan. Ni bila nak bertaubat cuba cakap. Nak bertaubat bila? Bukan makna bila hang cakap gitu ni setelah kamu tak ada kuasa. Setelah kamu hilang kuasa baru kamu bercakap. Dah kamu miskin baru cakap tak mau berjudi. Dah kamu lemah, kamu kena stroke baru cakap tak mau berzina. Bukan kerana tu.
Bertaubat semata-mata kerana takutkan Allah. Kerana nak mengagung-agungkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana Allah suruh kita bertaubat. Tu dia kata, kita bertaubat ini semata-mata dia kata, kerana apa? Kerana dia kata ta'aziman lillahi ta'ala. Nak mengagungkan Allah ta'ala. Wahazaran min saqatihi. Dan juga kerana takut kemurkaan Allah. Allah murka jangan main-main tuan-tuan. Manusia murka ni tuan-tuan. Murka tara mana, marah macam mana pun last kali dia bunuh kita. Itu kira habis dah lah. Dia marah, dia ambil pistol, pang, dia tembak kita. Kita mati. Tapi kalau Allah marah tuan-tuan, kita tak mati, kita tak hidup. Summa la yamutu fiha wala yahya. Masuk neraka tu summa la yamutu fiha, tak mati. Wala yahya, tak hidup. Mati pun tak, hidup pun tak. Menerima azab sengsara, tak berkeputusan. Ni bila Allah murka. Takut kita dengan kemurkaan Allah, kita bertaubat. Fala izan arba'atu syara'i. Begitu, kalau begitu, maka jadilah hasil daripada ta'rif yang diberi oleh Tok Guru Imam Ghazali ini, diperincikan, maka jadilah tuan-tuan sekalian, syarat taubat tu ada 4. Dia mula daripada apa disebut tadi ni, yang dikatakan taubat itu, iaitu tarku ikhtiyari zambin. Yang pertama, meninggalkan dosa. Dosa bila? Sabaqo. Dosa yang pernah kita lakukan dulu. Tu dia. Yang keduanya, dia kata manzilan, suratan. Yang keduanya iaitu pada manzilahnya. Yang ketiganya, dia kata ta'ziman lillahi ta'ala. Kerana mengagungkan Allah dan juga takut azab Allah ta'ala. Daripada ta'rif ni, maka diperincikan jadi 4. Itu dia. Mana 4 syarat tu? Pertamanya ihdaha. Yang pertamanya. Pertama daripada 4 tu. Iaitu tarku ikhtiyari zambi. Iaitu meninggalkan ikhtiar dosa. Jangan ada dah. Dulu kita ikhtiar. Nak buat dosa ni kita ikhtiar. Kita rancang, kita pilih, kita susun. Nak berzina. Telefon perempuan tu, ajak. Susun, begitu, begini. Nak mencuri, kita susun, kita ikhtiar, kita kejar, kita rancang. Bila kita bertobat, tinggalkan rancangan-rancangan tu. Jangan ada lagi dah. Ikhtiar nak buat dosa. Tu mana meninggalkan ikhtiar. Tu dia. Wahwa iaitu. Dia kata. Aywatina qalbahu. Iaitu menetapkan di hati. Kukuhkan di hati. Tetap sungguh-sungguh. Letakkan satu azam yang cukup kuat dalam hati. Wa yujarrida azmahu, dan sunyikan, tunggalkan azam, letakkan azam yang satu, letakkan keazaman yang bersungguh-sungguh, letakkan mana kukuhkan keyakinan, pegangan hati yang kuat-kuat. Itu dia. Ala annahu, di atas sesungguhnya, la ya'udu ila zambil albattata. Tetapkan di hati bahawa la ya'ud, aku takkan kembali ila zambil battata, kepada dosa sekali-kali, sama sekali. Tetapkan keazaman yang kukuh, pegangan hati yang kukuh, yang kuat, bahawa aku takkan kembali lagi dah kepada dosa ni. Tak mau buat dah, taubat dah, tak mau buat dah. Kalau ada di hati teringin nak balik buat dosa, itu bukan taubat. Taubat ni tak ada langsung dah. Walaupun sebesar habuk, teringin nak balik kepada dosa. Baru Tuhan terima tuan-tuan, taubat kita. Kalau masih ada lagi keinginan nak balik kepada dosa, itu belum lagi namanya taubat. Itu dia. Ya. Fa amma antaraka zamba. Dan adapun bahawa dia meninggalkan, sekiranya dia meninggalkan dosa, wa fi nafsihi, pada dirinya,
annahu rubbama ya'udu ilaihi, terkadang kembali kepadanya. Awalan, pertamanya, ya'azimu, dan berazam ala zalika, di atas demikian itu. Bal yataraddadu, tetapi taraddud ni ulang alik. Dia panggil apa? Bukan taubat, dia panggil apa? Dia tak istilah. Orang panggil taubat, dia kata taubat. Taubat lagi mana? Oh, tobat pipi lagi. Tobat pi lagi. Setengah orang depan manusia tobat abang tak buat dah, dia buat juga. Dia pi lagi ke Siam tu. Itu tobat apa nama tu? Jangan tuan-tuan buat main-main. Buat tobat ni. Itu dia. Tobat sungguh-sungguh. Jangan kita duk ulang alik kerja-kerja. Kalau duk ulang alik, duk taraddud, fa innahu rubbama, maka sungguhnya terkadang yaqa'u lahul audu, terputus baginya kembali. Dia terputus baginya kembali. Fa innahu mumtani'un, maka sungguhnya mengikut anizambi, akan dosa, kepada dosa, ghairu ta'ibin minhu, maka tak dinamakan baginya orang yang bertaubat. Taubat ni tak balik-balik dah. Kalih belakang tu kalih terus lah. Tinggal terus. Kan? Tak mau patah balik. Tu dia. Azam sungguh-sungguh tuan-tuan. Jangan patah balik tak kita mati dalam keadaan tidak bertaubat. Allahu Akbar. Balanya tuan-tuan. Itu nombor satu. Nombor satu iaitu meninggalkan hati, dalam hati azam meninggalkan nak balik kepada tempat dosa tu. Putus sama sekali, tak mau balik-balik dah buat dosa. Itu syarat yang pertama. Wasaniyah, syarat yang kedua, ayatuba min zambin, bahawa kembali dia bertaubat dia daripada dosa, qad sabaqa anhu misluh, iaitu sesungguhnya yang terdahulu dengannya, semisalan dengannya. Makna dulu ni dia pernah buat dosa, itu syarat taubat. Kalau dia tak pernah buat dosa, dia bukan orang bertaubat. Macam para nabi bukan pernah buat dosa. Sebab tu orang tak panggil nabi bertaubat. Jangan duk kata nabi istighfar, nabi bertaubat. Tak, nabi tak pernah bertaubat. Nabi orang tak panggil dia tu orang yang bertaubat, taibun. Dia panggil dia muttaqin atau muttaqi, orang yang dipelihara oleh Allah daripada segala dosa. Sahabat-sahabat dulu kufur, kemudian masuk Islam, itu orang yang bertaubat. Jadi orang yang bertaubat ni orang yang pernah buat dosa, maksudnya begitulah, senang. Baru dipanggil orang yang bertaubat. Kalau orang yang tak pernah buat dosa, tak disebut mereka yang bertaubat. Nabi kalau di istighfar tu mengangkat derajat dia. Mengangkat derajat dia. Allah nak angkat derajat dia. Dia mengajak kepada kita cara-cara taubat. Nabi tak berdosa. Jadi orang nak bertaubat ni orang yang pernah kena dosa. Dosa kecil atau dosa besar. Kita mana tak kena dosa, dosa memanjang. Izlau lam yasbiqu, kalau sekiranya izlau lam yasbiq, kalau sekiranya dia tak pernah terdahulu tu buat dosa, anhu misluhu, tak pernah buat dosa sebelumnya, lakana muttaqiyan, maka adalah orang itu dipanggil muttaqi. Ghairat taib, tak dinamakan dia orang yang bertaubat. Macam para rasul, kita tak panggil dia taibun, kita panggil dia muttaqi, orang yang terpelihara daripada segala dosa. Muttaqi ni dia asal perkataan tuan-tuan, iaitu diambil daripada perkataan waqa. Waqa yaqi wiqayah, waqwa wa taqwa. Bertakwa tu panggil muttaqi, orang bertakwa. Takwa tu ambil perkataan waqa yaqi, terpelihara. Allah pelihara mereka daripada dosa. Itu orang bertakwa. Sebab itu dipanggil para nabi muttaqi, tak panggil mereka taib atau orang yang bertaubat. Sebab mereka tak nak buat dosa. Jadi. Itu syarat yang kedua, orang yang bertaubat ni dia biasa kena dosa. Macam kita lah semua kena. Itu dia. Ala tara
Adakah tidak engkau sesungguhnya, adakah tidak engkau lihat sesungguhnya yasihul qawlu, sah dikatakan bi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi SAW kana muttaqiyan anil kufri, dikatakan dia orang yang terpelihara daripada kufur. Nabi dikatakan mereka muttaqi, terpelihara daripada kufur. Wala yasihul qawlu, dan tidak sah nak kata pada Nabi itu bi annahu kana taiban anil kufri. Tak boleh kita nak katakan Nabi itu mereka yang bertaubat daripada kufur, sebab Nabi tak pernah kufur. Macam mana nak kata dia bertaubat, dia kembali daripada kufur? Tak boleh, sebab Nabi tak pernah kufur. Tapi sahabat-sahabat Nabi sah kita kata begitu, sebab sebelum datang Rasulullah mereka kufur, mereka sembah berhala. Kemudian mereka jadi Islam, mereka taubat, mereka masuk Islam. Tapi nak kata Nabi bertaubat tak boleh, sebab Nabi tak pernah kufur. Macam mana nak kata taubat daripada kufur? Nabi bertaubat daripada maksiat, Nabi tak pernah buat maksiat, dia maksum. Dia maksum, tak boleh kata dia taubat. Dia maknanya Nabi itu muttaqi, dia manusia yang terpelihara daripada kufur, terpelihara daripada maksiat. Itu dia. Islam yasbiqu anhu kufrun. Dia kata bihalin. Dia kata kerana apa? Sekiranya tiada mendahulu dengannya kufur dengan hal. Sebab Nabi tak pernah kufur, kita tak boleh kata dia bertaubat. Wa anna Umar ibn Khattab radhiyallahu an, adapun Umar al-Khattab radhiyallahu an kana taiban, maka dikatakan ianya orang yang bertaubat. Anil kufri, daripada kufur, sebab dia dulu kufur. Dia masuk Islam, dia taubat daripada kufur, dia masuk Islam. Sah dikatakan Umar taib, orang yang bertaubat. Tapi nak kata kat Nabi tak boleh, sebab Nabi tak pernah kufur. Macam mana bertaubat daripada kufur? Lima sabaqa anhu, dia kata zalika, dengan barang yang ianya dahulu begitu, demikian itu. Dulu dia kufur, dia masuk Islam, dia bertaubat daripada kufur. Dulu dia maksiat, kemudian dia bertaubat, dia tinggalkan maksiat kepada taat. Dia taubat. Adapun Nabi terpelihara daripada kufur, terpelihara daripada maksiat, maka disebut Nabi itu iaitu muttaqi, orang terpelihara. Itu syarat yang kedua. Jangan pula kita tertipu tuan-tuan, macam cerita Basisa. Basisa ni tuan-tuan, cerita baliklah nak cerita dah hari tu, cerita balik dari sekali. Basisa ni tuan-tuan, dia ahli sufi, waliullah. Jadi tuan-tuan sekalian, satu hari datang seorang manusia. Manusia ni sebenarnya setan, dia menyamak jadi manusia. Dia ibadat tuan-tuan cukup hebat. Tidur tak, makan tak, mandi tak, berak tak, kencing tak. Ibadat ni tak berhenti. Sehari, 2 hari, 3 hari, sampai seminggu. Basisa pun heran, mana ada ni? Aku ibadat juga, tapi aku tidur, aku makan, aku minum. Ni sampai tak ni kok mana? Tanya-tanya dia macam mana hang jadi, hang boleh ibadat veteran ni? Saya dulu tok guru jahat. Hai, jahat tak tahu nak abang lah, jahatlah saya ni. Jadi bila saya fikir kejahatan saya ni, saya pun nak bertaubatlah kepada Allah Ta'ala. Bila fikir kejahatan yang saya buat ni, sampai saya tak lalu makan, tak boleh nak tidur, tak boleh nak mandi, apa pun tak boleh. Kira buat ibadat lah. Jadi kata Tok Guru ni, boleh tak aku buat macam hang ni? Boleh lah, tapi Tok Guru kena buat dosa dulu lah. Sebab syarat nak bertaubat ni kena dosa dulu. Tok Guru tak nak buat dosa, nak bertaubat macam mana? Macam saya ni pernah buat dosa. Bila saya bertaubat, Tuhan bagi kat saya sampai ibadat, tak lalu nak makan, tak lalu nak tidur. Nanti Basisa tanyalah, habis aku nak buat apa? Lalu ni macam ni Tok Guru. Tok Guru pergi bunuh orang, lepas tu taubat. Dapat lagu saya ni. Tok Guru kata tak boleh, bunuh orang mana boleh.
Bunuh orang tak boleh. Ada tak rendah sikit pada tu? Yang Tok Guru ni pun rendah sikit boleh, rendah sikit. Rendah sikit boleh berzina. Berzina, tak boleh, berzina tak boleh. Ni hak orang tak boleh. Yang rendah lagi ada? Kata setan, ini paling rendah. Tak ada ni, tak ada lah dah. Ni paling bawah sekali ni. Apa dia? Minum arak. Tok Guru minum arak, lepas tu bertobat, jadi macam saya. Makan tak lalu, tidur tak lalu, ibadat panjang. Kalau betul boleh. Janji dengan setan tu nak minum di mana? Tempat nak minum tu janji. Setan buat main tuan-tuan, bukan Sungai Wei punya tu. Jenis arak yang main luar negeri tu. Kira goncang, buka tuduk, pecah bumbung masjid tu. Jenis arak jenis tu. Kena tu berdengur. Lupa habis. Masa tu lah setan buat main perempuan. Buat main seorang perempuan tu. Maka basisa zina dengan perempuan tu. Bila dia hilang mabuk, dia takut. Dia takut perempuan ni cerita ke orang, dia bunuh perempuan tu. Kemudian dia kena tangkap. Bicara-bicara dapati bersalah. Zaman tu Bani Israel tuan-tuan, zaman tu kalau berzina apa, dia hukum dia sular daripada bawah. Tolak lembing daripada bawah. Bagi mati. Lepas ikat dia tuan, ikat kat semua. Lepas sular. Masa dia sakit yang amat sangat tu, cerita setan main. Apa habaq setan kata. Tolonglah aku ni, tengok aku ni kena terikat semua ni. Tak bergerak, tak boleh ni. Hang sembah aku. Aku tolong hang. Setan kata. Sembah macam mana? Aku tengok diikat ni semua. Semua kena ikat. Hang tunduk sikit jadi. Tunduk sikit-sikit, niat sembah aku. Aku tolong. Dia tunduk tuan, dia mati. Mati kufur. Tu Nabi kata, Al-khamru umul khaba'is. Arak ibu segala kejahatan. Jangan tertipu kita orang tuan. Hang dengar kuliah Ustaz Siddiq tadi tak? Malam tadi dengar. Apa syarat taubat? Nombor 2. Kena buat dosa. Hang buat dosa dulu baru taubat. Aku teruk tuan. Ni cerita orang dah buat dosa, nak bertaubat dulu mana? Bila kita nak bertaubat, kita tak teringin nak buat yang akan datang. Tak teringin dah, apa pun tak mau buat dah. Itu nombor 2. Kan? Syarat yang kedua. Nak berbetul itu, sekali lagi silap faham, kacau pula. Dia masuk pula mana Facebook ke, WhatsApp mana, tahu aku kena jawab. Lah ni kan tuan-tuan tak tahu macam-macam ada. Cakap betul, dia berkata tak betul. Yang ketiga. Itu dia. Ya. Ini yang ketiga. As-salisah. Was-salisatu. Yang ketiga. Dia kata. Anallazi sabaqa anhu yakunu. Dan dia kata ketiga adalah yang terdahulu. Dosa yang kita buat itu. Dia kata. Mislallazi. Dia kata. Yatruka khtiyaruhu. Yang kita nak tinggalkan tu. Yang kita makna kata berazam nak tinggal itu dosa yang macam mana? Fil manzilati, pada manzilah, wa darajat, pada darjat, la fi surah, dan bukan pada surah. Pada derjat, bukan pada surah. Surah ni rupa. Contoh tuan-tuan, saya nak tunjuk contoh. Katalah kita tuan-tuan sekalian, kita meninggalkan semayang. Semayang 5 waktu. Dia manzilah ni semayang. Manzilahnya syar'i, syarak. Dan masa yang sama kita juga tuan-tuan melanggar hukum Tuhan. Kita tikam ekor. Berjudi. Kan? Masa yang sama kita mengumpat orang. Lah ni aku nak bertobat pada surah, pada rupa. Nak bertobat mengumpat dulu. Minum arak jalan. Judi jalan. Tahu tak? Dia surah syariat. Apa juga yang kita buat, sama ada meninggalkan perintah Allah ataupun kita mengerjakan larangan Allah, kita tobat semua pada manzilah, pada darajah, bukan pada surah, bukan rupa satu tu. Ni orang silap faham. Dia tinggal sembahyang 5 waktu, dia bertobat, dia nak buat lohor aja dulu. Tahun depan nak buat asar. Tahun lagi 1 baru nak buat maghrib. Semua sekali.
Dengan puasa-puasa semua kena buat. Jangan duk tobat satu-satu. Itu nama pada surah, pada ropa. Bukan lagu tu. Macam kita kata dosa kita di sudut syariat. Kan? Apa sudut syariat? Rukun iman ada 6. Ke-6 tu semua kita bertobat. Tak, aku ni nak bertobat tak percaya hari kiamat ya dulu. Tak percaya kat Nabi kemudian tobat. Tak. Semua yang berkaitan dengan makna kata manzilah akidah tu kita semua sekali tobat. Bukan pada surah, bukan pada ropa satu tu. Pada keseluruhannya, pada martabat dan pada derajat dia. Dia kata la fi surah, bukan pada surah. Kan? Ala tara adakah tidak anna syaikhal harim iaitu seorang syekh yang tua al-fani, yang dah tua tak larat lah panah. Dia dah tak larat jalan, tak apa larat. Dia orang tua. Allazi sabaqa minhu zina. Sedangkan dulu-dulu ni dia berzina. Belum dia tak larat tu dia ada buat kerja-kerja zina. Ya. Waqat tariq, terputus jalan. Nak berzina tak boleh dah. Dia pun dah lumpuh. Dia pun dah lumpuh, nak pergi padang besar, nak pergi masuk Siam dah tak larat dah. Adakah dia bertobat dengan sebab dia tak pergi berzina? Dengan sebab dia tak pergi padang besar apa, dia pergi Siam tu, bolehkah kita kata dia bertaubat? Belum tentu lagi. Belum tentu lagi. Mungkin dia bertaubat, mungkin dia tak bertaubat. Bukan mungkin satu orang tu tuan, dia dulu kaki minum arak. Lah dia tak minum arak. Adakah dia bertaubat? Belum tentu. Dia kena tuan-tuan ni. Batuk rosak baru-baru lah. Doktor kata hang kalau hang minum arak, umur hang 3 bulan dia lagi. Kalau hang nak umur panjang, berhenti arak. Dia pun berhenti arak. Dia berhenti arak bukan takutkan Allah, bukan takut dosa, bukan takut neraka, tapi kerana takut mati. Takut kesihatan. Ada orang berjudi. Dia berjudi. Dia bukan takut kat Tuhan. Dia berjudi kerana takut harta dia habis. Judi kerana duk main kalah. Duit dia pun dekat nak habis. Dia pun bertaubat. Tak mau berjudi. Bukan kerana takutkan Allah. Kerana takut pasal harta habis. Bila dia dapat duit banyak, dia main pula. Orang yang tak minum arak tadi ni, bila dia sihat, dia sapu balik. Ini tak mau. Sebab itu dia kata tak mustahil. Dia orang tua yang tidak berzina. Dia terputus daripada berzina. Mungkin dia lumpuh dan sebagainya. Ira ada ayat tuba. Apabila dia berkendak pada taubat. Anzalik atas daripada demikian itu. Tumkinuhu taubatu. Maka mungkin dia bertaubat. Lama mana dia kata belum datang lagi. Nyawa sampai rar-rarak. Belum matahari naik, ikut matahari jatuh. Pintu taubat masih luas terbuka. Mungkin boleh bertobat. Kalau dia nak bertobat. Itu dia. La mahalata. Dia kata tidak mustahil. Kan? Tapi itulah. Kena tunai syarat-syarat tadi. Itu dia. Izlahu. Dia kata yakhluq anhu babuha. Kerana belum lagi tertutup. Yakhluq nu tertutup. Yukhlaq. Belum ditutup. Anhu babuha daripadanya, iaitu pintu-pintu taubat. Pintu taubat belum tertutup. Matahari tak naik lagi, ikut matahari jatuh. Nyawa belum sampai kakarah. Dia berzina. Dia kata dia nak bertobat. Tak mustahil. Mungkin dia bertobat. Boleh jadi dia bertobat. Dan boleh jadi dia tidak bertobat. Dia kata. Wala yumkinuhu tarku ikhtiyar. Dan tidak mungkin dia meninggalkan ikhtiar zina. Kalau mungkin dia takkan berzina. Dia tinggal ikhtiar, aku tak mau berzina dah. Siapa nak berzina dengan hang pun lumpuh. Kan? Itu dia. Wa qat'u tariq, dan terputus dah jalan nak berzina sebab dia dah lumpuh. Izhuwa, dia kata la yaqdiru sa'ah, dan dia tidak berkuasa satu saat ala fi'li zalika atas demikian itu. Sebab dia dah lumpuh. Kalau berjudi tadi, reta dah habis.
Dr. Mahathir tadi nak tarik apa nama tadi? Minyak ni. Minyak panggil apa? Ha? Minyak Kelantan tu orang panggil apa? Ha? Royalty. Nak tarik royalty, nak tarik apa hang kuasa tak ada. Dia mungkin tak tarik royalty, tak tarik apa dia kuasa tak ada. Kan? Jadi kita belum tentu lagi dia bertaubat. Macam orang berzina tadi. Kita tengok dia tak berzina, kita belum tentu dia bertaubat atau tidak. Belum tentu. Dia tak berjudi, kita nak kata dia bertaubat, belum tentu lagi. Kerana dia habis duit tak ada. Bukan dia tak berjudi kerana taubat, dia tak berjudi kerana duit habis. Dia tak pergi dapat besar, mungkin dia bertaubat, mungkin tak. Tak boleh doktor kata hang duk pergi kena penyakit siflis. Habis hang duk pergi kerap-kerap situ habis Dia tak pergi itu bukan kerana takutkan Allah, kerana takutkan siflis. Berubat jadi jumpa ubat apa tak tahu. Adalah apa-apa herba ke, maka tu siflis mampu habis, pergi pula. Mana nak tahu. Jadi mungkin dia bertobat, mungkin dia tak bertobat. Kata Imam Ghazali. Fala yaqdiru ala taqtiyari, tetapi dia tidak boleh tinggal ikhtiar. Dia nak buat dia tak boleh. Tetapi hati dia belum tentu lagi. Pilihan hati belum tentu. Fala yasi'u, dia kata wasfuhu, tak boleh kita nak sifatkan dia demikian itu. Dia bertaubat, belum tentu lagi. Bi annahu tarikun lahu, kerana semuanya meninggalkan dia semua itu tadi. Mumtani'un anhu, kerana dia tinggalkan semua ni. Wa huwa ajizun anhu, kerana dia lemah. Ghairu mutamakkinun, maka dia kata tidak mungkin minhu, daripadanya. Dia memang tak boleh berzina sebab dia dah lumpuh. Dia memang tak boleh berjudi kerana dia tak ada duit. Dia tak boleh nak pergi padang besar, ini dia kena sifilis. Dia tak boleh dah minum arak, kerana doktor kata hang minum mampu 2-3 hari lagi. Kan? Tetapi kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, lakinnahu, tetapi sesungguh baginya itu yaqdiru ala fi'li ma huwa mislu zina, dia boleh buat perkara yang seperti zina. Zina dia tak boleh, tapi kalau dia tak bertobat, dia masih nak buat lagi benda-benda yang seperti zina. Apa dia? Dia kata waqat'ut tariq, dan terputus jalan, fi manzilati wa darajah, dia kata pada manzilah dan darjat, kal kazib, seperti mana dusta. Dia tak boleh berzina, tapi dia boleh berdusta, mulut dia elok lagi. Dia boleh bohong, dia boleh buat fitnah, dia boleh mengumpat, bahkan dia boleh jatuh kepada satu perkara dosa besar, seperti mana khazaf, menuduh orang berzina. Berzina, tuduh orang berzina lebih kurang dosa hudud. Cuma orang berzina ni 100 rotan, orang menuduh orang berzina 80 rotan. Dia punya tinggi rendah ya. Tapi dosa dia masuk dosa besar. Dia tak bertobat. Orang bertobat tinggal semua, tak tengok langsung apa satu pun, baru dinamakan taubat. Dia tulis ni antaranya, dia kata wal khazaf, seperti bohong, wal khazaf, buat kerja-kerja khazaf, menuduh orang berzina. Ya. Dan lagi antaranya wal ghibah, mengumpat. Wan namimah, seperti mengadu-gadu. Tahu mengadu-gadu? Mengadu-gadu ni dia batu api. Bila orang bercakap dia bagi belaga. Dia kata Haji Hadi lain, Tuan Ibrahim Tuan Man lain, anak pelaga. Dia kata anak pelaga batu api. Lagi orang bergaduh. Kan? Orang duduk rumah tangga, orang aman damai, dia nak bagi bergaduh. Suami isteri, adik beradik. Ini wan namimah, an namimah. Mulut dia tu bercakap bagi orang bergaduh. Walaupun dia punya segi rupa tak sama, berzina dengan mengumpat, tapi berlebih kurang di segi dosanya. Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna manzilah. Bila kamu bertaubat daripada zina, semua sekali, apa berkaitan dengan syarak yang Tuhan larang, aku nak tinggal semua.
Apa yang Tuhan suruh, semua aku nak buat. Itu baru taubat. Lepas tu kalau tuan-tuan tengok orang bertaubat, tuan-tuan, dia lain berubah. Dia main masjid, dia mengaji. Bila ustaz mengajak-ngajak, terkena kepala dia, dia tunduk, teriak, meleleh air mata. Terkena. Kan? Ada dulu tuan-tuan satu orang, namanya Laksmana Aziz. Orang Kedah. Ninggal dia dah lama tak terjumpa dia. Laksmana Aziz. Laksmana. Masa tu zaman tuan-tuan, zaman tu kalau jadi tentera ni teruk lah kan. Minum ni memang kerja dia lah. Kerap khusus luar negeri. Pergi luar negara macam-macam lah. Dan tentera. Pegawai tentera Laksmana. Kami ni. Dia cerita kat saya, sambil cerita dia teriak. Satu hari dia kata, satu hari tu masa kegemilangan Arqam dulu. Zaman Arqam dulu. Masa tu kalau kuliah-kuliah bukan ramai orang sangat pun. Tapi ada orang cerita kat dia kuliah, dia kata di Sungai Penchala, berpuluh ribu orang hadir. Jadi dia pun satu hari dia pun pergi. Dia kata dia duduk atas busut. Dia tak perasan duduk atas busut, orang ramai. Tempat tak ada, dia duduk atas busut. Dia dengar Ustaz Sa'ari ceramah. Kuliah ni, Minhajul Abidin ni. Allah, dia kata, kena tepat kepala dia. Yang cerita arak kena kat dia, zina kena dia. Semua kena kat dia. Perempuan, minum, semua kena dia. Memusi-musi dia. Lepas tu dia terus berubah. Berubah jadi baik. Tuhan nak bagi dia hidayah. Laksmana Aziz nama dia. Lepas tu, ujung-ujung tu, lepas ni dia pergi duduk di Pondok Lanai. Lama juga dia duduk Pondok Lanai. Lepas tu dia ada sakit, dia pindah pergi kat Lekir. Mudah dia berulang pergi hospital, tentera laut di Lumut. Selalu juga dia main pondok saya. Dan ni saya tak lama tak jumpa dia. Bertobat tu berubah, tukar terus wajah. Berubah, tukar terus. Keadaan sikap, semua bertukar. Ni baru nama orang bertaubat. Itu dia. Ya. Dan lagi kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, ribah wa namimah, dia kata izjami'u zalika ma'asin, kerana semuanya itu adalah maksiat. Dia kata wa in kana al-ismu, dan dia kata adalah semua ni, dia kata kerana semua ni merupakan dosa. Dia kata yatafawud fi kulli wahidin biqadriha, yang berlebih-lebih kuranglah ikut keadaannya satu antara satu, tapi duduk kumpulan yang sama, iaitu dalam bab syariat. Dosa zina, dosa apa-apa, dosa-dosa semua ni duduk kumpulan dosa, iaitu derhaka kepada Allah. Satu lagi dosa, tak mengerjakan perintah Allah. Ini semua dosa-dosa berkaitan dengan syariat. Ya. Lakinna jami'u hazil ma'asi, dia kata fara'iyah, kerana sesungguhnya seluruh dosa-dosa ini masuk dosa syariah. Kita melanggar hukum syarak. Semua masuk dalam bab hukum syarak. Ka'annaha bimanzilatin wahidatin. Seperti mana dia kata, kerana sesungguhnya semua ini dosa di bawah satu manzilah, satu kedudukan, satu martabat yang satu. Wahiyya duna manzilatil bid'ah, dan dia bukan termasuk dalam mana dosa bid'ah. Bid'ah berkaitan akidah. Itu bukan dosa akidah tu. Dosa berkaitan akidah kena mengucap dua kalimah syahadah balik. Kamu kata kat Nabi, kata kat Rasulullah, kata pada hukum Allah, hukum Rasul, berkaitan dengan akidah, dah rosak akidah, itu nak kena masuk, kena mengucap balik. Ataupun dosa berkaitan dengan syariat ni, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa manzilatil bid'ati duna manzilatil kufri. Adapun dosa-dosa berkaitan, mana kata dosa-dosa bid'ah ni, kedudukannya itu dia kata dosa yang membawa kepada kufur. Dia kata walizalika tasihu minhu taubah ani zina. Maka dengan sebab itu sahlah makna kata kita bertaubat daripada zina. Kalau makna kata letakkan azam yang sungguh-sungguh, tak mau lagi berzina, tak mau lagi kerja-kerja seperti zina, aku nak balik beribadat sungguh-sungguh kepada Allah, menunaikan perintah Allah. Wa qat'u tariq, dan putus jalan, tak mau sambung dah jalan-jalan buat zina,
atau kerja-kerja seperti zina tu tak mau berkira dah. Wasairi, dia kata ma madha minaz zunub, yang mana semuanya dosa-dosa yang telah kita lakukan daripada segala dosa-dosa, dosa yang terdahulu, macam-macam kita buat. Semua kita taubat. Dia kata allati waja'ajizun. Dia kata an amsaliha, yang mana semuanya itu kita lemah daripada contoh-contohnya. Al-yaum, pada hari ini, fi surah, pada surah. Bukan makna kata dosa yang kita nak taubat tu satu pada rupa dak. Kita taubat semua sekali. Apa saja yang aku derhaka padamu ya Allah, sama ada yang kau tahu, yang aku tahu ataupun aku tak tahu, yang aku sedar, aku tak sedar, aku buat secara sengaja, tak sengaja, semua sekali kita taubat. Itu dia. Itu yang ketiga. Warabi'ah, syarat yang keempat, ayyakuna tarkul khiyarihi, dan adalah engkau tinggalkan usaha atau ikhtiar nak buat dosa ni, lizalika, bagi demikian itu, ta'ziman lillahi azza wa jalla, semata-mata kerana mengagungkan Allah Ta'ala. Kita tinggalkan dosa tu kerana takut nak mengagung, membesarkan Allah. Bila kita semayang tuan-tuan, mai berjemaah, mai subuh berjamaah, ini makna kita mengagungkan Allah. Nampak keagungan Islam tu. Nampak hebat bila orang ramai ikut perintah Allah. Islam tu nampak hebat. Tapi Islam tu nampak lemah bila orang tak mai berjemaah. Orang buat larangan-larangan Allah, tak nampak rupa Islam tu, tak nampak. Jadi kita buat semua, tinggalkan dosa ni semata-mata nak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Wa hazaran, dia kata min saqatihi, kerana kita takut tuan-tuan, kita nak jaga daripada kemurkaan Allah. Tak mau bagi Tuhan murka kat kita. Wa alimi iqabihi, dan azabnya balasan-balasan daripada Allah. Takutkan azab Allah. Takutkan Allah, takutkan azab-azab Allah Ta'ala. Yujarridan, dia kata semata-mata kerana tu kita bertaubat, berhenti maksiat ni semata-mata nak mengagungkan Allah. Kita takut kemurkaan Allah, dan kita takut azab balasan Allah di akhirat besok. Kerana ni semata-mata. La liraghabatin dunia, bukan kerana dia kata gemak kepada dunia. Mungkin orang nak lantik ni jadi calon pilihan raya, orang tak, orang yang mengerjakan semayang berjamaah, orang tak bakal calon ni tak mau minum arak. Nak calon-calon ni di kalangan orang yang tak pergi pada mazhab. Kita pun tak pergi. Kita pun main jemaah pasal nak jadi calon. Itu bukan dah. Tak tahu nama kita tak terpilih. Pergi pula. Bukan kerana tu, bukan kerana dunia. Rahbatin minan nas, kerana takut, dia kata, kerana takut kepada manusia. Takut manusia ni gitu gini. Bukan kerana Allah Ta'ala. Au talabil sana, ataupun kita menuntut pujian orang. Biar orang puji kita. Kita ni orang bagus. Dia kata la sitin ni makna kata zikru jamil. Tidak kerana makna sebutan-sebutan yang cantik-cantik. Kita nak orang sebut kita bagus. Bukan kerana tu sitin. Au jain, atau jahin, ataupun kerana jah. Hubbul jah, gemak orang puji kita, orang agung-agungkan kita. Biar gah, jah ni gah. Biar gah kita ni. Semata tempat kata kita orang bagi. Bukan kerana tu. Itu dia. Au da'fin fin nafsi, kerana lemah pada diri. Diri dah lemah, jadi miskin. Dulu duit banyak berjudi. Duit tak ada lah, tak mau berjudi dah. Pasal duit tak ada. Kerana lemah tak buat. Bukan kerana Allah Ta'ala. Au fakhrin, kerana dah fakhir. Dah fakhir tak ada kata buat warak bagus. Bukan kerana Allah Ta'ala pun tak jadi juga. Au ghairi zalika, ataupun lain daripada demikian itu. Jangan ada tujuan-tujuan lain. Makna kita bertaubat semata-mata kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fahazihi syaraitu taubah. Maka inilah kata Imam Ghazali,
syarat-syarat taubat. Wa arkanuha, dan rukun-rukunnya, rukun-rukun taubat. 4 perkara ni, nah. Nombor 1, tinggalkan ikhtiar. Jangan dah teringin nak buat dah. Yang kedua, tuan-tuan, kita sebut tadi, iaitu kita berhenti itu. Syarat yang kedua, orang yang bertaubat ni orang yang pernah kena dosa. Dan yang ketiga, bertaubat pada manzilah, bukan bertaubat pada surah. Dan yang keempat, kita bertaubat semata-mata kerana nak mengagungkan Allah, kerana takut azab Allah Ta'ala di akhirat menimpa kita, bukan kerana lain daripada itu. Inilah rukun-rukun dia ada 4. Dia kata, fa'iza hasalta, apabila kamu berhasil 4 perkara tadi, fastakmalta, dan kamu mana sempurnakan ke-4 tadi ni, fahiya taubatan fahiya haqiqatun, taubatun haqiqatun sadiqatun. Maka inilah yang dinamakan taubatun haqiqatun, taubat yang hakikatnya, sadiqatun, yang betul-betul taubat. Yang Tuhan sebut, tubu ilallahi taubatan nasuha. Inilah taubat yang nasuh, taubat yang hakikat, yang sebenar-benarnya, taubat yang sadiqah, taubat yang sebenar. Mudah-mudahan tuan-tuan kita tergolong di kalangan orang yang bertaubat, insya-Allah, mudah-mudahan. Jadi tang dosa tu banyaklah dosa kita, tuan-tuan. Kita sendirilah tahu. No? Mudah-mudahan Allah Taala kita bertaubat, Tuhan terima taubat kita. Ringan anggota kita. Tambah orang buat kerja Islam, yang buat perjuangan Islam ni. Lagilah tuan-tuan, untuk perjuangan kita berkat, orang yang mendidik orang, yang buka pondok, buka tahfiz, buka apa, dia lagi-lagilah nak kena jaga diri dia. Kan? Lagi-lagilah kena jaga. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara kita daripada segala dosa tadi ni, insya-Allah. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Sebelum saya berunduk ni, ada sahabat-sahabat kita daripada PAS kawasan, PAS Cawangan Padat Mesu, minta sikit tuan-tuan bagi sumbangan untuk persiapan menghadapi pilihan raya akan datang ni. Jadi mudah-mudahan kami di Perak berdoa untuk tuan-tuan di Kedah ni. Mudah-mudahan insya-Allah Kedah kita dapat balik. Mudah-mudahan insya-Allah. Jadi kalau sekiranya RUU ni diluluskan tuan-tuan bulan 3 ni, maka jalan yang cukup mudah bagi kita di seluruh Malaysia termasuk di Kedah untuk melaksanakan sebahagian daripada hukum Allah. Tak perlu 2/3. Sebab kalau parlimen dah jadi undang-undang, jadi perlembagaan, maka nak laksanakan dia cukup mudah lah. Dia cukup mudah. Mudah-mudahan tuan-tuan sekalian kita dapat balik negeri Kedah ni, insya-Allah. Tapi saya pesan begitulah tuan-tuan, kemungkinan pilihan raya bulan 9 kita masih ada peluang lagi. Peluang untuk mendaftar sebagai pemilih. Tuan-tuan balik jangan duk pikir-pikir lama. Siapa lagi umur dah sampai 21 belum lagi mendaftar sebagai pemilih, tolonglah tuan-tuan. Tolong sungguh-sungguh lah. Kalau tuan-tuan nak tolong Islam, tu cara dia. Tuan-tuan pergi post office. Ada post office ni, Tuan Petani ada kan? Pergi post office bagi kad penalan, habaq saya nak mengundi. Nak daftar sebagai seorang pemilih. Tuan-tuan, lebih kurang sebulan lepas tu, nama tuan-tuan lekat dalam daftar pemilih. Mai pilihan raya, tuan-tuan boleh mengundi. Sebab tuan-tuan boleh mengundi ni, tuan-tuan ada satu undi, berarti tuan-tuan ada satu peluru. Peluru untuk tembak bagi Islam menang. Kami duduk di depan ni tuan-tuan. Ni duduk depan ni, jurulatih tentera. Duk ajak tuan-tuan begini. Nak nembak lagu ni, nak tempih lagu ni. Main perang, tak boleh nak perang. Pasal apa? Peluru tak ada. Tak daftar. Ni rugi ni. Jadi tuan-tuan, esok pagi siapa yang belum daftar, tengok sama anak-anak kita. Mana umur 21 tahun dah masuk, bawa kad penalan pergi post office, senang lah. Itu dia. Jagalah negara kita, jaga negeri kita bagi elok tuan-tuan. Mudah-mudahan insya-Allah mana kata kita dapat balik Kedah, kita boleh buat macam-macam. Satu penggal kita merintah tuan, kita boleh buat satu kolej universiti. Macam kita buat di Kuala Ketir. Orang tak boleh buat berpuluh-puluh tahun, tapi kita sekali ya satu penggal kita dapat, kita boleh buat. Kalau 2 penggal lagi banyak kita boleh buat, insya-Allah, mudah-mudahan insya-Allah. Jadi yang paling akhir tuan-tuan, saya juga nak buat sikit rayuan. Esok pagi kami nak buka rumah
Cikgu Muat dulu dia bagi rumah. Dia bagi ibu. Kami angkat pergi buat dah. Dah siap dah. Lepas tu dia bagi dapur pula. Dia bagi dapur. Yang ibu tu buat komplek tahfiz untuk pelajar muslimat. Mengapai Quran, asrama, mereka gitu gini. Jadi yang dapur ni saya cadang nak buat rumah guru. Sebab budak perempuan ni kena ada guru tunggu dia. Cadang nak buat 2 pintu. Rumah guru ala kadar lah. Kan? Ala kadar. Jadi kita esok pagi kita nak pi punggah lah. Dekat nama kampung tu Pematang Tok Bidan. Dekat Sungai Dua. Kalau kita mai daripada sini kita jumpa Matang Buluh. Pergi belah kanan. Itu Matang Tok Bidan. Kemudian tu tuan-tuan, rumah tu kami akan bawa kayu-kayu tu. Kita akan pasang di sana. Kita nak buat rumah guru 2 buah. Jadi malam ni kalau tuan-tuan ada nak bagi sumbangan wakaf, siapkan rumah guru tu. Saya amat berbesar hatilah. Terima kasih banyak lah. Yang kedua tuan-tuan, kita nak buat pagar. Pagar ni agak kukuh lah. Tak mau buat pagar zinc, dia reput cepat. Dia nak buat pagar bata. Jadi kita nak buat cara gotong royong. Pelajar-pelajar tahfiz kita, pelajar pondok kita ada 60 orang lebih kurang. Kita pakai satu tukang, tunjuk cara-cara nak buat. Kita nak penaik bata. Jadi kita memerlukan, makna kata bata blok, pasiak, batu sikit dan juga besi. Sebagai tiang-tiang pagar tu. Jadi ini boleh digunakan untuk duit yang tak sihat lah. Duit tak sihat. Tahu duit tak sihat? Duit bermasalah lah. Duit riba ke apa ke. Kalau tuan-tuan tak tahu nak pergi mana, bagi kat saya gunakan untuk buat pagar. Pagar, asrama, kelas tahfiz muslimat. Kita buat pagar. InsyaAllah. Itu saja tuan-tuan. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini sikit sebanyak memberi manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilah, nas'aluka qalban khashi'ah, nas'aluka yaqinan shadiqah, nas'aluka ilman nafi'ah, nas'aluka amalan salihah, nas'aluka al-afwa wal afiyah, nas'aluka tamamal afiyah, nas'aluka syukra 'alal afiyah, nas'aluka ghina 'anil nas da'wahum fiha wa anakallahumma tahiyyatun fiha salam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi bil alamin. Takbir.